Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 11 Disember 2020 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat. Ceria pagi ini anda bertemu dengan kami di studio. Saya Sofia Nur Solehatun. Dan saya Fariha On. Diharapkan jumpa sihat. Apatah lagi sekarang ini kan hari Jumaat ada di negeri dah cuti. Betul. Ada juga negeri sepatutnya tak cuti, hari ini cuti. Terutama negeri Selangor. Jadi pastinya ini adalah hujung minggu yang diambil untuk bersama dengan keluarga. Apapun 11 Disember 2020, kami seluruh warga kerja Malaysia Hari Ini ingin merafak sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Selangor Darul Ehsan serta segala daerah takluknya. Sembah tahniah dan ucap selamat sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-75 Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 11 Disember 2020 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Ya, semoga Allah memberkati dan melanjutkan usia baginda tuanku. Sudah tentunya kita sudah sedia maklum yang memutuskan tidak mengadakan sebarang istiadat sempena Hari Keputeraan ke-75 memandangkan negara masih berdepan dengan ancaman COVID-19. Jadi ini menjadi antara yang disampaikan menerusi kenyataan dikeluarkan di Istana Selangor. Dan apa yang kita juga faham, Sultan Sharafuddin sendiri telah menyeru pemimpin-pemimpin untuk memastikan bahawa permasalahan rakyat ini didengari supaya segala aspek yang diperlukan untuk memberikan sokongan yang sepenuhnya dalam rakyat mendepani wabak COVID-19 yang tidak dapat dilihat ini dapat dipertengahkan lagi supaya kita mampu untuk melihat apakah sebenarnya perjalanan menuju ke tahun depan barangkali, Fariha. Baik. Dan hari ini kita akan berkongsi lebih banyak lagi pengisiannya sempena dengan hari Jumaat. Betul. Yang permai ini, kalau Alfetria dia suka perkataan permai tu. Sebelum kita menegur dah terlebih dahulu, hari ini Abang Jamil pakai baju ungu. Abang Jamil lah. Ya, Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Salam. Saya pun gemar menggunakan perkataan permai tu sebab dia sangat sinonim lah dengan kita apabila berada pada hari Jumaat ini yang kerap diberikan oleh rakan tugas kita lah Cik Ahmad Petria ya. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia ini dan pastinya banyak sekali perkongsian akan kami bawakan dan tidak terkecuali daripada kita untuk berbicarakan berkenaan dengan selain daripada hari cuti umum, pastinya ramai yang telah mula merentas negeri apabila telah mula dibenarkan kan, dan mungkin ramai juga yang telah kembali. Walau apapun sarana yang telah diberikan, saya percaya pasti setiap daripada mereka yang pergi merentas sendiri, tak kiralah sama dia ingin pulang ke kampung halaman, ingin berjumpa dengan orang tua, sanak saudara ataupun mungkin ada yang pergi bercuti. Saya kira ini satu saat yang sangat kritikal dan memberi satu perdebatan kepada dua perkara lah. Yang pertama, sama ada kita ingin menggunakan sepenuhnya, memanfaatkan sepenuhnya sebab selepas hampir sebulan kita dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat, tidak boleh merentas negeri dan sebagainya. Tapi kali ini ibarat merdeka yang bersyarat jugalah untuk kita boleh merentas negeri. Tapi apapun patuhi segala SOP yang ditetapkan. Telah banyak sekali yang telah kita beritahu, peringatan, sama-sama kita ingat-mengingati dan apatah lagi sekarang kes semakin meningkat dari hari ke hari. Semalam sahaja mencatatkan antara angka yang tertinggi 2,234 kes. Dan kami berharapkan agar walaupun kita tidak mempunyai sekatan jalan raya, tidak siapa sebenarnya yang memberhentikan kita untuk merentas negeri, tolonglah bila kita melihat angka-angka ini menjadi peringatan untuk anda sentiasa menjaga keselamatan keluarga anda dan diri anda sendiri. Kita melihat 3 angka kematian dan lebih 1,000 angka yang sembuh. Dan difahamkan juga terdapatnya 5 kluster baru setakat semalam dan 3 antaranya adalah daripada kluster tapak bina. Dan kalau sebelum ini, statistik tertinggi yang kita catatkan pada 24 November 2020, 2,188 kes. Semalam sangat mengejutkan. Ini yang sangat membimbangkan, apatah lagi sekarang ni kita tidak ada lagi sekatan. Semalam ada beberapa rakan saya berkongsi pengalaman mereka pulang ke bahagian pantai timur. Pagi-pagi maknanya dah jam, dah sesak. Semalam Lebuh raya. Pagi dah jam. Pagi maknanya mereka mengambil kesempatan ini. Pastinya memang ramai yang tak jumpa lagi keluarga. Betul. Jadi semalam dikongsikan video mereka perlu meredah kesesakan lalu lintas seperti pulang raya. Jadi sampai di Pahang pun dah petang sikit dalam pukul 3-4 macam. Betul. Pagi tu keluar. Itu baru di Pahang. Wow. Jadi itu yang tadi siapa nama awak? Hanif. Mungkin perwatakan seperti Abang Jamil.
Tapi saya masih lagi Hanif Miswan yang sama. Hanif, sama. Awak selalu Kita ada confused di situ penampilannya. Saya selalu ada Seakan-akan. situasi sebegitu. Tak, saya Selalu lupa lupa nama saya. Saya kan kenal anak saya pun. Nama Nufail. Awak yang bagi nama anak. Okey, teruskan Aduh. Hanif. Tengok Ya. dah lupa dah gelak banyak sangat. Benda-benda yang Hanif cakap kan. Sekarang ini memang tertakluk kepada diri kita sendirilah. Ya. Kan tak ada orang yang sekat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita, tanggungjawab kita individu yang dah saya rasa hampir setahun lah kot. Ya, Daripada betul. bulan 3 sampai sekarang kan. Betul. Dah tahu apa yang kita perlu buat, apa yang tak perlu buat. Kau nak berhenti ke arah tu, nak beli makanan ke Saya apa. nak balik Batu Pahat pun mak saya tak kasih tau. Nampak tak? Duduk dia Kau kecewa. diamkan. Tapi kenapa? Tapi asalkan maknya selamat. Ya. Kan? Kan sebab di Batu Pahat sekarang kes tengah tinggi sangat. Tinggi betul. Kita juga berada di zon yang merah di sini dan kalau boleh kita perhatikan sebab kita tak nak menghalang lah tapi masing-masing perlu tahu dengan keadaan kawalan kendiri masing-masing apatah lagi sebab sekarang di kedai pun dah dibenarkan duduk dengan kapasiti yang agak ramai. Juga diberikan sedikit kebenaran dan kelonggaran di situ. Apapun saya kira sekarang ini bermula sejak dari PKPB yang lepas jugalah dah tempoh kawalan kendiri masing-masing. Dalam masa nak mengingatkan janganlah sambil kita selalu ada satu mentaliti bahawa virus ini ataupun pandemik ini tidak akan terkena kepada diri sendiri. Kita rasa dia macam jauh je. Ya. Dia mungkin sebab kita baca saja di surat khabar yang kita rasa dia jauh. Tapi sebenarnya ia berada di sekeliling kita dan kita perlu baca lebih lanjutlah bagaimana sebenarnya untuk mengawal keadaan ataupun kita tahu sebenarnya jarak itu mainkan peranan yang penting. Pelitup muka itu mainkan peranan yang penting dan ianya memanglah satu perkara yang betul-betul serius tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Tapi itulah. Hebat YB. Tapi kita harap sebenarnya juga, walaupun orang tak nampak kita sanitize tangan ke scan masa sejahtera, janganlah kita tak ambil tanggungjawab. Jangan sekadar untuk menunjuk yang kononnya kita patuhi. Tapi itu untuk diri kita sebenarnya. Jadi jaga segala apa yang anda perlu lakukan. Baik, kita nak tinjau di halaman akhbar. Di Harian Metro. YB Metro, berada bersama dengan saya terlebih dahulu di sini. Kita mulakan di halaman ke-10. Ini satu saya kira antara kabar gembira juga di kala kita menghadapi pelbagai cabaran pada ketika ini. Ini membabitkan perkongsian berkaitan dengan solat Jumaat. Apapun sebelum kita ke Harian Metro, kita baca terlebih dahulu perkeliling yang dikeluarkan semalam oleh Jabatan Agama Islam Selangor berkaitan dengan kebenaran solat fardu 5 waktu, solat fardu Jumaat dan aktiviti pengimarahan masjid dan surau secara berperingkat di negeri Selangor. Ini adalah daripada JAIS yang telah membuat ketetapan baru berhubung aktiviti masjid, surau, kebenaran Jumaat dan surau di keseluruhan daerah. 3 daerah ini saja iaitu daerah Kuala Selangor, Sabak Bernam dan daerah Hulu Selangor. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan solat fardu Jumaat dan solat fardu 5 waktu adalah dibenarkan kepada semua masjid, surau kebenaran Jumaat dan surau mengikut kapasiti sebenar ruang solat dengan penjarakan 1.5 meter. Kebenaran ini melibatkan 130 buah masjid, 21 surau kebenaran Jumaat dan 453 surau. Apatah lagi hari ini adalah hari Jumaat, jadi pastinya penduduk yang berada di sekitar mukim tersebut boleh mendapatkan informasi yang lebih lanjut di masjid-masjid dan juga surau yang diberi kebenaran untuk mengadakan solat Jumaat. Dan ini dinyatakan di halaman ke-10 di Harian Metro dengan tajuknya Alhamdulillah dah boleh solat Jumaat. Ini dikatakan oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS Muhammad Syahzian Ahmad buat ketetapan baru berhubung aktiviti tersebut. Apapun, besar harapan JAIS ini sangat penting juga untuk kita tekankan bahawa umat Islam di Selangor terutama di 3 daerah tersebut meningkatkan disiplin, kawalan kendiri, bersabar dan terus mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh JAIS, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengekang penularan COVID-19. Ada aplikasi MySejahtera ataupun selangkah untuk yang berada di Selangor ini dan yang pastinya kita janganlah, kalau boleh saya cakap di sini, janganlah menonongnya terus masuk ke suatu kawasan tu ataupun masjid dalam perkara ini. Kita jadi jemaah yang bertanggungjawab lah. Pastikan kita beratur terlebih dahulu, kita scan terlebih dahulu dalam memastikan bahawa semuanya boleh melakukan ataupun menunaikan solat fardu Jumaat ini secara tertib dan selamat, insya-Allah. Okey? Right. Saya akan teruskan dengan perkongsian di NST. Kita nak mendapatkan fokus anda terutamanya di halaman yang ke-14. Dalam masa 2-3 minggu ini kita begitu terkejut dengan pelbagai kes atau pertuduhan yang membabitkan kes rogol dan sebagainya. Dan kali ini pula di Bacok, school head held over rape. A 45-year-old principal of a religious school in Machang was detained by the police yesterday for allegedly raping a student since 3 years ago. And stated here, initial investigation showed that the girl was raped since 2017 when she was 13 years old. Dikatakan di sini guru besar sebuah sekolah agama di Machang telah pun dituduh pertuduhan merogol seorang pelajar sejak 3 tahun lalu dan kita difahamkan pelajar tersebut telah pun dirogol sejak tahun 2017 berumur 13 tahun dan siasatan lanjut pula adalah sedikit sebanyak siasatannya melihat
antara situasinya, pelajar tersebut diambil kesempatan setiap hujung minggu. Jadi kita melihat ini satu situasi yang sangat membimbangkan dari segala aspek pun. Kita mengharapkan agar anda semua, ibu bapa, kita semua yang mempunyai anak-anak kita sendiri, kita ketahui bagaimana pergerakan anak kita. Kita melibatkan kita melihat kes-kes yang melibatkan remaja wanita, pelibatan mereka yang mungkin dalam usia yang lebih tinggi, sama ada itu ataupun yang sebaya. Jadi tolonglah kita melihat semula bagaimana pergerakan anak-anak kita. Nah, hari ini kita juga bukan kita ingin membawakan topik ini semata-mata, tetapi kita akan meninjau dan mendengar sendiri pencerahan seorang mangsa rogol yang akan memberikan perkongsiannya sebenarnya yang sekini sedang mendapatkan perlindungan di sebuah rumah perlindungan. Dan kita akan bersama dengan Farah sebentar lagi supaya kita boleh mengetahui apakah sebenarnya penceritaan di sebalik kisah tragedi ini. Tapi apa yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan seksual Liti itu kepada kanak-kanak. Sebab sekarang ini, kalau dulu zaman dulu mungkin belasan tahun tu adalah masalah remaja. Tapi kini umur 8 tahun, umur 7 tahun pun dah terjebak dengan keadaan sebegini. Baik. Kita teruskan artikel akhbar di Berita Harian ini. Semalam kita sedia maklum bahawa Menteri Besar Perak yang ke-14 telah pun mengangkat sumpah di hadapan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Tapi ada sedikit kata-kata atau teguran daripada Sultan Nazrin. Saya bacakan. Sejak PRU ke-14 sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar dilakukan. Sejarah baharu yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Negeri sebelum ini. Tapi ini bukan sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Kegagalan ahli politik mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan mentadbir negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Rakyat, terutama berpendapatan rendah dan miskin, semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut. Saya kira ini adalah kata-kata yang sangat mendalam, sangat dalam #deep. Jadi ini adalah teguran kepada mereka yang perlu melihat kembali bagaimana perlu menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Kerana apabila berlakunya pergolakan ini sebenarnya yang menjadi mangsa adalah rakyat. Itu saja. Keamanan, kestabilan itu sebenarnya di sebuah negeri ataupun sebuah negara. Okey, itu yang dikongsikan di Berita Harian di Buka Harapan dan juga halaman kedua. Apapun kita ucapkan tahniah juga. Moga tahniah kepada Menteri Besar Perak yang ke-14 kan? Hanif, di atas tanggungjawab besar yang telah diamanahkan kepada beliau lah. Apapun itu satu tanggungjawab baru, amanah apatah lagi ketika ini berdepan dengan segala krisis pandemik COVID-19 ini, dan selepas seminggu satu peralihan kuasa ini telah pun berjaya disempurnakan. Dan apapun kita ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan profil Menteri Besar Perak yang ke-14 ini, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tampan, Datuk Sakrani Mohamad, yang telah pun selesai mengangkat sumpah semalam. Yang Muhammad Datuk Haji Sakrani Mohamad berusia 59 tahun dan hasil perkahwinan dengan Datin Ezer Zubir. Pasangan ini dikurniakan 8 cahaya mata. Beliau menjadi adun Kota Tampan selama 4 pemgal, pernah berkhidmat bersama 3 Menteri Besar Perak terdahulu sebelum ini, iaitu Tan Sri Tajur Rosli Fazali, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. So, tentunya anak jawati negeri Perak ini menyertai Parti UMNO pada tahun 1979 dan Datuk Sakrani memegang jawatan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak. Beliau telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-14 pada 10 Disember 2020 semalam, dan ia berlaku di hadapan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Iskandariah Perak. Dan Datuk Sakrani kemudian menandatangani surat pelantikan dengan disaksikan Hakim Utama Mahkamah Tinggi Ipoh Datuk Hisham Hashim dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Suwaidi Abdul Rahim. Baik, sedikit trivia menarik saya rasa yang boleh dikongsikan juga adalah beliau pernah bertugas sebagai guru dari tahun 1982 sehingga 1990 sebelum dilantik sebagai penolong pegawai pendidikan daerah Hulu Perak pada tahun 1990 sehingga 1995. Apapun tahniah kita ucapkan. Dan antara perkara pertama yang saya sempat dengarkan ketika selepas pelantikan adalah berkaitan dengan ingin meneruskan bajet negeri Perak yang telah dibentangkan sebelum ini. Tidak perlu mengambil masa untuk mengubah suai apa yang
yang difikirkan kerana itu akan mengambil lebih banyak masa kerana rakyat yang perlu diutamakan ketika ini. Saya kira itu satu langkah yang sangat baik juga dalam memastikan bahawa keharmonian seluruh rakyat negeri Perak terutamanya dapat disegerakan. Baik. Itu antara yang kami kongsikan berkenaan sikit sebanyak apa yang berlaku di dalam negara. Selepasnya kita akan berehat seketika. Sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu ini berkenaan dengan wara-wara Carlo Rino. Bagi peminat-peminat Carlo Rino, kami ada berita baik buat anda sempena dengan Carlo Rino Year End Sale. Anda kini boleh nikmati diskaun hebat sehingga 70% dari 11 Disember 2020 sehingga 3 Januari. Wah, lama tu 3 Januari 2021 di semua butik dan gedung dalam talian Carlo Rino. Untuk keterangan lanjut layari www.carlorino.net. Saya pasti ramai yang minat Carlo Rino ni. Inilah masa dia dapatkan sehingga 70%. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan antara rakan-rakan artis kita untuk mengetahui apakah status terkini bagi separuh akhir Vocalmania. Segalanya di Malaysia hari ini. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Yeah. Some people live just to play the game. And some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but the life was a bore, so full of the superficial. Oh, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Oh, hand me the world on a silver platter, and what good would it be? Oh, with no one to share, with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Thank you. Hi. Waalaikumsalam. Please got me. Ya. Boleh kita jemput yang lain-lain juga. Kita sebenarnya membawakan 4 peserta Vocalmania bersama Betul, kita. silakan. Kita ada Nuha kecil je rupanya orang Nuha ni. Ya, suara kemain besar. Terima kasih. Oh my God, thank you so much. Kita ada Nuha, Aisyah Retno, Alfa Hani dan juga Razak Aai. ya. Saya saja je biarkan awak yang sebut. Takut salah. Ya. Berkhabar semuanya keempat-empatnya. Oh, baik. Dia apa perasaannya kita akan melihat esok pula ya. Ya, Hari betul. penentuan dia. Macam mana perasaan setakat ni?
Masih nervous lagi juga sebenarnya. Masih belum tahu. Masih belum tahu. Masih belum. Serius lah. Sebab kita Belum juga. 24 kontestan 24 semua contestants. akan hadir pada malam Sabtu tersebut. Pada malam tu juga dia akan sebut top 8 Siapa yang siapa yang akan layak. mara ke semifinal. Okey, maksudnya ke semua 24 tu perlu bersedia lah. Ya, debaran terasa lah masa tu. Malam tadi semua tidur lewat sebab berentak voting. Debaran berjemaah. Okey. Kita pergi satu persatu lah. Mungkin Razak terlebih dahulu. Awak antara yang saya tengok ketika secara langsung juga yang kerap diberikan komen-komen yang positif juga kan. Bagaimana sebenarnya awak melihat perkembangan dalam Vocalmania ni? Siapa pesaing terdekat di kalangan 24 tu untuk melangkah? Bagi saya sendiri, pesaing tu orang-orang yang join Vocalmania ni semuanya orang-orang yang hebat. Okey. So semua adalah semua pesaing saya. So saya pun tak tahu siapa yang akan mara ke final juga, ke semi final sorry. And ya saya perlu berdoa lah banyak-banyak. Okey. Saya tanya soalan kepada Aisyah pula. Bagi Aisyah kan macam mana perasaan dia setakat ini? Adakah merasakan yang Vocalmania satu platform yang sesuai untuk awak? Alhamdulillah bagi Aisyah Vocalmania adalah salah satu platform yang sangat unik sebab dia punya format berlainan daripada reality show yang lain yang kita pernah tengok di Malaysia ni. Dia sangat unik kerana kita berentak dengan idol juga macam tu. So Aisyah rasa yes ni platform yang sangat bagus untuk kita semua BBNU kalau boleh dikatakan. Jadi ya kita sangat happy berada di Vocalmania ini dan insya-Allah semuanya akan berjalan lancar pada semifinal insya-Allah. Susah tak nak mengawal pressure, tekanan dan sebagainya? Betul? Sebab format pun lain ni. Lain. Dengan adanya Kak Mitch dan juga Abang Yusri yang sangat very experience wise in a way. Alhamdulillah kita banyak belajar dari segi nyanyian, dari segi mental dan fizikal juga kita belajar semua dan ya kita banyak belajar daripada Vocalmania ni. So keempat-empat idol tu kan. Okey, saya nak beralih ke Nuha. Nuha, apa khabar? Ya, alhamdulillah. Nuha antara yang pertama sekali mendapat perhatian lah di kalangan Vocalmania ni. Sebab mungkin hadir dengan reputasi yang agak tinggi juga sebelum tu. Kemudian pada malam pertandingan tu Nuha melakukan cuba untuk memberikan sesuatu yang berbeza. Tapi tak kena pula kadang-kadang kan. Betul. Okey, bagaimana sekarang ni dengan perkembangan Nuha sekarang? Perkembangan Nuha sekarang, Nuha memang time that thing happen, Nuha just ambil advice yang mana Nuha boleh guna. Banyak je sebenarnya yang hikmahnya sebalik, you know. Betul? Things that happened before. Tapi sekarang memang Nuha work twice harder macam rookie-rookie lain juga. Nuha percaya diorang pun work as hard as I am. Lepas tu just stay positive as much as I can and then macam just work hard lah I think and kena macam Aisyah cakap juga tadi it's like macam you kena kuatkan mental and physical you sekali penting tu because you are out there you know so macam apa-apa pun kita kena terima apa advice orang kasih and gunakan advice tu. Tak boleh U-turn dah, jalan je. Okey, Abang Hani pula antara yang mendapat perhatian juga. Ya. Jadi macam mana setakat ni perjalanan dalam perjalanan Vocalmania ni? Macam mana setakat ni? Pressure ke tak pressure? Okey ke tak okey? Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang dah jadi sebelum ni pun memang bagi pengajaran ada Kak Aufa kan. Maksudnya Aufa memang tak cukup praktis lagi, tak cukup. Aufa kena fix lagi semua benda tu. So pressure tak pressure tu sejujurnya pressure lah juga kan sebab kita nak kena adapt dengan positive comment, negative comments. Tapi semua tu Aufa take as advice lah. Kalian ni datang macam satu fenomena baru ni. Sebelum ni banyak menggegarkan. Betul. Banyak program reality yang lain tapi ini dengan format yang berbeza, berentak dengan idol. Apa yang mengubah impak Vocalmania ni terhadap kehidupan seharian? Mungkin Razak boleh kongsi dulu. Ada tak perubahan yang lain-lain sebelum ni? Perubahan yang lain-lain saya rasa social media saya rasa saya agak aktif sedikit. Okey. Sebab baru nak aktif lah. Baru nak aktif sedikit pasal sebelum ni saya jarang sikit dengan social media saya. So sekarang saya kena post banyak cover pasal orang duk request dekat saya juga. Dan saya rasa yang lain pun sama juga aku rasanya. Yang lain Aisyah? Alhamdulillah dari segi engagement di social media seperti apa yang Razak kata kita kena lebih aktif lagi, kena engage lagi dengan apa kita kata peminat dengan orang-orang yang sudi mendengar kita di Vocalmania dan kena kerja keras lagi kerana 70% adalah daripada undian daripada orang awam, 30% daripada judges untuk round semifinal ni. Jadi kita kena kononnya ambil hati lah fans-fans macam tu. Betul? Ya. Okey.
Kita tahu format masih sama ke untuk separuh akhir ni? Separuh akhir. Untuk separuh akhir kita tak ada battle dengan idol. Oh, tak ada battle? This time untuk rookie saja. Untuk saja. fight Antara siapa yang layak ke final. Oh, lawan sesama rookie? Yes. Betul? Okey, siapa yang Noha nak jumpa kalau lah ada rezeki? Sesama rookie ni paling nak jumpa siapa? Yang bertembung lah kira ni. Oh my god, ramai. Ramai sangat yang hebat-hebat. And then Sebab tu kita suruh pilih, tak boleh lah jumpa itu yang semua. takut tu kan. Tapi kan kalau kita macam ya kan ramai, kita tak tahu siapa lawan kita kan. Adakah macam strategi tertentu tu macam setiap seorang lawan kita tu macam kena berubah juga? Ada tak strategi macam tu? Noha percaya yang macam dorang sama hebat je. Okey. You know, I think kita pun sama-sama is hustling and struggling. Oh. Sama-sama, you know. So macam I think Noha tak, it depends on the person juga, it depends on the song juga. So I think kita kena sama-sama adapt with it, you know. Okey. Macam ya. Okay. Separuh akhir ni memang taktikal sendirilah Sendiri ya. Okey, apa yang perlu disampaikan kepada penonton, kenapa mereka perlu menonton Separuh Akhir Vocal Mania ni? Silakan salah seorang atau kalau nak harmoni ke. Saya Tadi ada kita sama-sama. Saya rasa Vocal Mania ni apa yang saya cakap tadi, dia adalah reality show yang sangat unik. Setuju tak? Betul. saya setuju. Oh. Sebab tak ada lagi saya rasa kat Malaysia ni kita battle bersama idol yang sangat experience wise, dah banyak kali dah dekat stage. Kita ni macam baru nak kayuh, Memang betul-betul slow-slow rookie lah. kayuh. Tapi untuk semi-final ni, ya kita lawan sesama kita sendiri. So, Jadi, ya betul. Jadi, jangan lupa untuk tonton Vocal Mania pada malam Sabtu ni pukul 9 malam. Kalau nak tengok muka-muka kami, insya-Allah kalau ada rezeki, kami insya-Allah Raza Ai, Alfa, Okey. Aisyah. Diucapkan all the best Maju Jaya. Berikan yang terbaik nanti. Kita tak sabar nak melihat anda semua. Lepas ni ada persembahan pula daripada Sejejaka Tadi di diorang sebelah dah sana. main talilat. Talilat. Dapat kat dia mic tu. Tadi Noha main yang balik shilling tu kan. All the best semuanya keempat-empat dan semua 24 rookie yang lain. Okey, kita serahkan pentas kepada Razak. Baik. Okey. Jumpa lagi selepas ni. Ku tahu kau memang jauh dari aku, tapi rinduku padamu tetap deras. Selalu kau dalam ingatanku, tak pernah ku lupa walau sesaat. Aku setia menunggu kau pulang. Aku tetap kuat. Oh Tuhan, jagakan dia untukku, biar rinduku menemani dirinya. Selalu kau dalam ingatanku, kembalilah pulang padaku. Aku setia menunggu kau pulang. Aku tetap kuat menanti dengan cinta yang ikhlas. Ku harap kau baik-baik saja. Pulanglah wahai cinta, walau kau pergi. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini Ya. dan sudah tentunya
Kita ingin Lancarkan vokal awak. Lancarkan vokal. Mungkin saya melihat kehebatan mereka. Saya pun tertelan kat sini kan. Baik, hari ini di segmen kali ini kita sebenarnya ingin mendalami kerana banyak kes yang kita dengari sebenarnya yang membabitkan anak-anak muda, bawah umur, kanak-kanak dan sebagainya yang diperlakukan dalam sedemikian rupa di mana mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengetahui mengenai pasti keadaan yang sukar atau membahayakan untuk mereka. Kita bercakap berkenaan pendidikan seksualiti di kalangan kanak-kanak juga. Ya, sebelum kita bersama dengan mereka yang ingin berkongsi tentang pengalaman dan juga apa sahaja yang dilalui, suatu pengalaman sisi gelap yang sangat sukar, kita ingin berbicara dengan lebih lanjut dengan salah seorang pakar berkaitan dengan pendidikan seksual ini, apa yang perlu diketahui oleh kanak-kanak, bagaimana sebenarnya ibu bapa perlu memainkan peranan. Saya percaya itu satu mekanisme yang sangat penting berkaitan dengan pendidikan seksualiti kanak-kanak ini. Untuk itu berada bersama kita di panggilan video adalah Profesor Datuk Dr. Halina Halijah Haji Siraj, salah seorang pengarah pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif dan Sofia ya. Ya, betul. Apa khabar Datuk Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ceria ya Datuk Doktor. Hari ini mungkin Datuk Doktor Halina boleh mulakan perbincangan kita mungkin sedikit sebanyak apa yang perlu kita ketahui berkenaan pendidikan seksualiti di kalangan kanak-kanak. Kerana difahamkannya kita memang dalam budaya, mungkin budaya Asia, kita orang Malaysia. Mungkin ini adalah satu topik yang tidak kebiasaannya menjadi sebutan atau perbincangan di rumah. Bagaimana kita nak mendalami ini sebenarnya, Datuk Doktor? Okey. Terima kasih ya Hanif dan Sofia. Saya rasa kita membincangkan tentang satu aspek pendidikan yang sangat penting tapi sangat kurang kita tekankan ya. Dan ini yang menyebabkan mungkin banyak aspek-aspek berkaitan dengan seksualiti ini akhirnya menimbulkan masalah seperti masalah sosial ya, cabul, rogol dan juga penganiayaan kanak-kanak ya. Jadi sebelum tu kita nak katakan bahawa pendidikan seksualiti komprehensif ini sebenarnya dia adalah pembelajaran sepanjang hayat ya, Hanif dan Sofia. Ini bukan hanya untuk kanak-kanak tapi juga kepada semua peringkat usia sebab dari sudut seksualiti itu kita mempunyai perubahan ya dalam orang kata tubuh badan kita dan dia ada implikasi lah kepada aspek seksualiti itu. Tapi sebelum tu saya rasa nak kena berikan satu orang kata penjelasan supaya kita semua berada di atas muka surat yang sama ya, dengan the same page kan. Sebab ada orang bila dengar je bab seksualiti ni, Dr. Halina ni tak ada benda lain, cerita itu je lah. Lepas tu dia tukar channel. Kita tak mau macam tu. Kita nak minta dia dengar dulu ya bahawa aspek seksualiti itu sebenarnya ni belum pendidikan lagi ni, baru aspek seksualiti itu dia adalah ya satu aspek yang penting dalam kehidupan kita. Tapi dia ada memiliki sekurang-kurangnya 5 dimensi. Maknanya kalau kita bercakap tentang seksualiti, kita kena sebut dalam konteks 5 dimensi ni. Bukan hanya dalam yang selalu kita ingat mestilah bab-bab macam alat kelamin, kemudian hubungan seks, itu yang buatkan orang tak mau cakap ni. Takut kita nanti terlepas daripada batas kesopanan. Jadi kita kena ingatkan ni bahawa seksualiti merangkumi sekurang-kurangnya 5 dimensi. Salah satu daripadanya adalah fizikal atau aspek biologi itu, tapi satu saja. Ada 4 lagi yang penting ya. Yang kedua adalah dalam konteks intelektual, ya, kognitif. Sebab sebenarnya kan Hanif dan Sofia, ya, organ seks yang paling penting adalah otak kita. Bukan kita punya alat kehormatan kita atau alat kelamin kita tu. Sebab ya, alat itu hanya akan melakukan apa yang otak kita suruh. Macamlah sekarang ni kan, mulut, mata, tangan kita ni semuanya dipandu oleh akal kita. Jadi itu satu lagi maknanya mesti ada dalam konteks seksualiti ni aspek intelektual tu sangat penting. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga adalah ya dalam konteks emosi. Sebab seksualiti mesti disertakan dengan emosi yang positif, disayangi, dikasihi, saling mempercayai kan ya. Bukannya disakiti, dianiaya, ya, dizalimi ya. Bukan yang itu. Itu dimensi yang ketiga. Yang keempat adalah dimensi sosial. Maknanya kan, Hanif dan Sofia, kita tak perlu cakap seksualiti ni kalau kita hidup seorang-seorang saja. Tapi sekarang kita hidup ya berinteraksi dengan ya, orang yang berada di kalangan keluarga kita. Yang kita katakan mahram, tak boleh dikahwini. Yang di luar pula ya, yang boleh dikahwini. Ada yang sama jantina, lain jantina, ada muda, ada tua. So itu dia ya, dimensi sosial yang sangat penting dalam seksualiti. Dan akhirnya, walaupun akhir bukanlah maknanya dia yang paling kurang penting, aspek spiritual dan kerohanian. Ya, sebab ya, rupa-rupanya kan Hanif dan Sofia, apabila aspek seksualiti ini kita tangani dengan baik,
maka kita sebenarnya akan mempunyai jati diri, identiti, nasab keturunan kita. Jadi pendek kata nak cakap pasal seksualiti ni, kita bercakap macam satu rumah namanya seksualiti. Dalam tu ada 5 bilik dan semua bilik-bilik tu sama besar dan sama penting. Oleh sebab tu, bila cakap pasal pendidikan seksualiti, kita kena cakap dalam semua konteks tu. Dan selalunya bila katakan, tak boleh ajar pendidikan seksualiti macam kita ajar mata pelajaran subjek matematik, sains ataupun mungkin sejarah dekat sekolah tu. Dia bermula di rumah dan guru yang paling penting untuk pendidikan seksualiti adalah ibu dan bapa. Saya berhenti kat situ dulu. Ya, betul. Prof mungkin boleh melihat kepada aspek seterusnya sebab sekarang ni ialah seperti yang dikatakan oleh Sofia tadi, perbincangannya adalah sangat tabu. Tapi mungkin sekarang lebih sedikit terbuka berkaitan dengan pendidikan seksualiti kanak-kanak ni. Tapi kita masih lagi melihat peningkatan kes dari masa ke semasa berkaitan dengan pencabulan kepada kanak-kanak oleh ibu bapa, orang luar atau sebagainya. Mana sejauh mana ataupun seawal mana yang perlu kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita ini dan bagaimana sebenarnya ingin memberikan pendidikan yang sama kepada ibu bapa supaya tidak malu dalam membincangkan perkara ini dengan anak-anak ni, Prof. Silakan. Saya suka soalan tu, Hanif. Nampak sangat awak memang dah dapat tangkap ni. Kalau anak murid cerdik ni, senang saya cakap ni kan. Amin. Dia sebenarnya kalau kita lihat, selalunya bila yang masalah sekarang ni adalah masih ramai ibu bapa yang tidak selesa nak berbincang tentang topik ni. Oleh sebab tu, mereka tidak mengajarkan. Di sekolah pun kita tak expect guru-guru nak ajar semua ni. Guru-guru lebih kepada aspek sosialisasi. Jadi dimensi sosial tu memang di sekolah. Tapi kalau misalnya ibu ayah tak memberi pun apa-apa maklumat, sebab apa? Nanti kan mencarut lah, lucah lah. Itulah dia pendidikan seksualiti untuk kanak-kanak tu. Dan akhirnya dia akan banyak persoalan tu Hanif dan Sofia dalam kepala dia tu yang dia nak tahu. Dan sebabkan ibu ayahnya tidak memberikan ruang ataupun ibu ayah sendiri tidak bermaklumat, maka dia akan mencari sumber lain. Dan hari ini tahulah sumber dia kat mana kan, Hanif dan Sofia. Dia pakai internet, dia pakai Google. Yang tu yang pornografi lah, cyber sex lah, macam-macam. Jadi kita kena pastikan bahawa kali ini ibu ayah kena ambil tanggungjawab. Dan selalu bila saya ceritakan tentang 5 dimensi ni, kebanyakan ibu ayah akan macam Hanif katalah, lega sikit dah. Dia kalau tak bila anak nak tanya tu, dia dah susah hati dah sebab dia ingat bab seks ni mestilah yang fizikal gitu. Betul. Kan? Kalau bagi tahu, budak ni nanti nak eksperimen pula. Betul. Kalau misalnya pendidikan seksualiti hanya menekankan satu dimensi saja iaitu fizikal, memang kita cari nafas lah. Sebab budak tu nanti akan mencuba-cuba. Tetapi bila kita lengkapkan dengan semua dimensi yang lain juga, dia menjadi satu pendidikan yang sangat seimbang. Okey, balik kepada soalan Hanif. Bila nak start? Okey. Jadi konsep pendidikan seksualiti komprehensif ini atau kita panggil CSE, Comprehensive Sexuality Education, dia ada 2 elemen yang sangat penting. Pertama, dia mestilah age specific dengan dia. Maknanya, dia disesuaikan dengan usia dan tahap kematangan kanak-kanak tersebut. Okey. Maknanya, dan selalunya kita katakan bila dia mula bertanya, seawal itu. Maknanya kalau ada anak yang dah bertanya, katalah anak Hanif atau anak Sofia, dalam 3 tahun dia dah tanya tentang dia punya alat kelamin dia. Kita gunakan alat kehormatan, bukan kemaluan. Jadi kita memang kena mula mencari jawapan. Dan ibu ayah kena belajar menjawab. Okay? Itu yang pertama. It must be age specific. Yang kedua, dia mestilah juga culturally sensitive. Maknanya dia sensitif dan peka kepada unsur adat resam, agama, budaya. Sangat penting ni. Maknanya pendidikan seksualiti di mungkin negara lain mungkin diberikan kontennya berlainan dengan yang ada di Malaysia sebab konteks ini tadi. Sebab apa yang Hanif kena sekarang macam ni? Sebab macam-macam dah orang buat. Dan bila dia orang ketepikan aspek sensitivity ni, maka dianya tidak begitu efektif. Sebabnya, yelah kan, untuk kita dalam rumah tangga kita pun ada aspek-aspek yang lain dengan jiran kita. Jadi, dan pendidikan seksualiti ni macam saya katakan, mesti bermula di rumah. So itu yang paling penting dalam konteks itu. Menjawab soalan Hanif tadilah. Baik, dengan ini kita nak ucapkan terima kasih Profesor Datuk Dr. Hailina Halijah Haji Sirah. Terima kasih Datuk Doktor kerana memberikan kita sedikit gambaran bagaimana kita boleh mendalami dan approach terhadap anak-anak kita itu juga satu perkara yang penting. Sensitif perkara ini, tapi kita fahami sekarang ini satu perkara walaupun agak sukar bagi ibu bapa, kita perlu lakukannya. Terima kasih Datuk Doktor meluangkan masa. Okey, sama-sama. Baik. Itu sikit perbincangan yang saya kira sangat membuka mata juga kepada semua ibu bapa lah. Saya kira aspek yang sangat penting bermula dari rumah. Dan sekarang ini kita ingin bersama-sama dengan rakan tugas Fariha On untuk berbicara berkaitan dengan sedikit pengalaman dan juga bagaimana ingin bangkit dari sisi gelap akibat daripada
perkara yang berlaku ini. Silakan Fariha. Baik, Hanif dan juga Sofa, terima kasih. Bersama dengan saya hari ini, kita bawakan dua daripada mereka yang pernah melalui fasa gelap ataupun sisi gelap. Mungkin mengakibatkan pengalaman kehidupan yang mengaibkan, tetapi hari ini kita bawakan iktibar ini kepada semua, terutamanya kepada ibu bapa. Kita tak nak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi ini adalah perkongsian yang mungkin Allah SWT berikan kepada kita untuk kita bersama-sama melihat bagaimana jalan penyelesaian yang boleh kita bantu kepada mereka yang pernah melalui pengalaman ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan individu ataupun kita panggil dia Umi sebenarnya di Raudatus Sakinah, Puan Rosmawati Zainal. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dan juga bersama dengan Farah, sekarang berusia 17 tahun. Baik, dan juga Laili, berusia 20 tahun? 21 tahun. Maknanya pada usia 16 tahun, Farah telah masuk ke Raudatus Sakinah dan juga Laili pada usia 20. 18. Baik. Dua individu ini melalui pengalaman yang berbeza, saya pasti. Baik, kita nak berkenalan dulu. Umi, mungkin kita lama tak bertemu ni, ya, kan? Betul, Tapi kali ini kita nak berkongsi pengalaman bersama Farah dan juga Laili. Bangkit daripada pengalaman yang gelap. Bagaimana Umi sebagai individu, boleh dikatakan ibu jugalah kepada anak-anak di Raudatus Sakinah, kan? Bagaimana peranan Umi sendiri bila adanya orang-orang baru yang tiba dan sebagainya, membawa pengalaman mereka sendiri. Bagaimana Umi handle mereka inilah untuk bahawa meyakinkan mereka bahawa mereka boleh berubah. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Umi nak ucapkan terima kasih banyak kepada TV3 MHIFS terutamanya sebab sentiasa bersama dengan kami membangun dan menyokong usaha-usaha yang apa yang kami buat di Raudatus Sakinah. Sebenarnya setiap kali masuk je anak-anak yang baru ni, kita akan melihat, wah, inilah peluang untuk mereka ini menjadi somebody important one day. Seseorang yang sangat berguna, bermanfaat, sangat penting dalam keluarga, bukan sekadar keluarga dia, bahkan dia akan bina pula keluarga dia dan dia akan jadi seorang yang sangat penting di dalam masyarakat. So sebenarnya kita telah menyaksikan 1,000 lebih dah alumni kami, alumni daripada Raudatus Sakinah yang telah dibimbing di Raudatus Sakinah yang kembali berperanan menjadi seorang anak yang solehah, kemudian kembali menjadi kahwin, membina rumah tangganya dan mempunyai anak-anak. Kemudian ada di kalangan mereka ini yang kembali balik sambung belajar. Subhanallah, memang sebenarnya yang membahagikan kami dalam melaksanakan, membangunkan anak-anak ini adalah apabila melihat mereka ini menjadi seseorang yang sangat bermanfaat di luar sana. Ya. Alhamdulillah. Melakukan kesilapan dalam hidup itu adalah pembelajaran. Farah, berusia 17 tahun. Sedikit saya kongsikan latar belakang Farah ini. Farah pernah mengandung luar nikah. Pernah melakukan hubungan seks dengan teman lelaki. Dan sebenarnya Farah juga bila didapati mengandung, memang keluarga sebelah lelaki ingin kahwinkan Farah bersama dengan teman lelaki. Jadi ketika itu sebenarnya Farah pada usia berapa yang Farah telah pun terdedah dengan perkara yang secara terbuka seperti ini? Mulanya saya orang cakap sosial ni mula umur darjah 6. Darjah 6, 12 tahun. Ketika itu macam mana tahu perkara-perkara seperti ini? Tengok caur couple. Bercinta. Masa tu dah ada teman lelaki pada usia 12 tahun. Umur sama teman lelaki. Okey, maknanya bermula di sekolah lah. Ya. Dan daripada situ? Daripada situ saya dah tak fikirkan untuk belajar. Macam fikir untuk masa depan nak kahwin, nak ada anak macam tu. Lepas tu start form 3 dah macam lagi teruk lah. Sampailah mengandung. Maknanya teman lelaki pada usia 12 tahun tu kawan sampai umur 13 sampai tak. Tak. Okey.
Farah, dari segi, sebab kita nak tahu dari segi pada usia 12 tahun tu, adakah Farah dah terdedah pada pornografi dan sebagainya ataupun bagaimana? Tak. Start naik sekolah menengah. Baru tahu berkenaan dengan itu. Okey. Laili pernah berada dengan Radatul Sakinah berapa tahun? Dah dekat 2 tahun. 2 tahun. Masa tu ketika usia 18 tahun. Yes. Apa yang sebenarnya yang membawa Laili ke Raudatul Sakinah? Apa membawa saya kembali ke Raudatul Sakinah balik? Sebab Raudatul Sakinah ni dia mengajar saya untuk saya jadi manusia yang memang manusia yang sebetulnya. Bukan manusia yang nama je manusia, tapi kita punya dari segi kita punya pemikiran, kita punya sikap tu tak macam manusia. Macam And then banyak yang saya belajar daripada Raudatul Sakinah untuk saya jadi seseorang yang berguna. Tu. Adakah itu atas kerelaan ataupun yang menghantar ke Raudatul Sakinah ataupun maksudnya masa saya mula masuk Raudatul Sakinah. Raudatul Sakinah, bila kita cakap pasal Raudatul Sakinah, kalau tanya mana-mana adik pun memang takkan ada yang rela pun masuk sebenarnya. Jadi mula-mula tu kita terpaksa. Mula-mula dipaksa. So dengan dipaksa tu, bila kita dah masuk, kita tak boleh nak buat apalah. Kena dah masuk kan. So kita kena biasakan diri kita. So bila kita dah dimasuk tu, bila kita kena paksa buat benda buat. Lama-lama hati kita yang keras tu jadi lembut balik. Dari situlah untuk kita berlatih diri untuk lembutkan hati kita untuk diri orang. Umi, hati yang keras, mula-mula masuk dipaksa, hati yang keras melenturkan mereka ini kembali pada usia yang sudah belasan tahun. Kita tahu itu adalah fasa yang sukar. Yeah. Sebab remaja ada fasa berontak dan sebagainya. Ya, betul. Jadi bagaimana usaha yang dilakukan oleh Radatus mengambil masa yang berapa lama untuk memulihkan mereka ini? Ya, Masya Allah. Sebenarnya memang sangat-sangatlah mencabar dengan anak-anak ni kan. Seperti mana kata Laili tadi, memang mereka pun dipaksa untuk masuk dengan sama ada suka ataupun tidak. Sama ada suka atau tidak. Ada yang suka, ada yang nak jauh daripada family, tapi ada ramai yang dipaksa untuk masuk. So seperti mana kata Datuk Dr. Har tadi, kita ada 5 dimensi yang kita kena tengok tu, memang betul-betul kita tengok yang tu. Sebab nombor satu, yang berlaku pada mereka adalah fizikal saja. Yang dia orang tak nampak adalah bahagian intelektualnya, bahagian emosinya, bahagian spiritualnya, bahagian sosialnya bagaimana. So di Raudatul Sakinah walaupun nampak macam Laili sebut kata kami ni terpaksa buat sehingga hati jadi lembut, sebenarnya dengan hati yang mereka yang keras dan garang sebenarnya. Di Raudatul Sakinah tak ada rotan. Dia orang garang yang kita orang. Sebab dia orang rasa macam kenapa kami kena ada sini? Kenapa kawan-kawan kami semua terlepas kat luar sana? Kenapa kami? Kenapa tidak mereka? So dengan soalan-soalan macam tu kami terpaksa sentuh emosinya dengan cara yang tidak ada rotan. Lepas tu kami sentuh nilai dan tanggungjawab. Ini nombor satu ni. Banyak kali tentang nilai dan tanggungjawab. Nilai dan tanggungjawab. Kau tengok umur kau berapa ni? Mana tanggungjawab kau kepada mak ayah? Mana tanggungjawab kau kepada kawan-kawan? Ya Allah, kalau kita nak tengokkan kepada bahasanya pun, subhanallah, kita rasa macam memang terkejutlah kami ni. Tapi kita buat jangan macam terkejut sangat. Kita pun okey, rupanya ini bahasa yang diorang guna. So kita kena pelan-pelan. Siapa yang akan jadi role model tu adalah kakak-kakak warden ni. Sebab Umi tidak bersendirian. Ada kakak-kakak warden, ada lembaga pengurusan kami yang bersama. Sekiranya ada je berlaku benda-benda yang tak pernah muncul sebelum-sebelum ni, kami akan sit down, tengok macam mana cara. Kita buat pelan-pelan. Tapi biasanya Umi akan ambil masa dalam 6 bulan untuk korek. Tengok apa lagi yang mak ayah dia tak tahu. Kan? Yang mak ayah dia cakap sama je dengan dia cakap. Tapi dia lagi banyak tahu lagi yang dia tak pernah ceritakan kepada mak ayah dia. So apabila kita letakkan emosi, letakkan dimensi yang lain selain daripada fizikal yang dia orang nampak, macam Farah tadi. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab cinta dia tu. Laili pula cinta juga, tapi cinta dalam bab lain. Yang ni cinta bab material, ni cinta bab fizik orang. Yeah. So bila benda-benda macam ni, bila kita korek tu bukan korek hari-hari. Hari-hari kita bagi dia buku nota hati. Tulislah apa dia nak tulis kat dalam tu.
So daripada situ kita akan jumpa dia, kita tanya okey apa yang dia rasa tak settle lagi dalam diri dia. Dalam masa yang sama di Rawdatul Sakinah kita bangkitkan benda-benda yang wajib dibuat sebagai seorang Muslim. Yang sebelum ni tinggal. Kalau Umi tanya pasal Islam, rasa macam mana? Susah. Macam mana rasa susah tu? Susahlah, ni tak boleh, tu tak boleh, ni haram, tu haram. Yang halal ni mana? So kita nak kena nampakkan kesederhanaan di dalam Islam tu. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim itu harus membangun. Baik, saya harapkan tugas dua orang ni setia di tepi ni. Kalau boleh saya tanyakan kepada Farah dan Laili, bila dah masuk di Rawdatul Sakinah itu, setelah segala apa yang telah pun berlaku dalam kehidupan, sama ada atas kerelaan atau tidak, pilihan sendiri ataupun masalah keluarga dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi bila sampai di sana, apa yang menjadi detik ataupun elemen yang dapat menyentuh hati itu? Kerana kita fahamkan bila dah bercampur aspek fizikal, emosi, kita berkecamuk. Sebagai seorang wanita, detik itu, apa yang dicari sebenarnya di tempat itu? Mulakan dengan Laili. Detik pertama bila dah berada di Rawdatul Sakinah ni, apa yang membuka hati tu okey untuk berubah, kita nak meninggalkan kehidupan? Pertama sekali, bila kita masuk secara paksa, kita berjauhan dengan keluarga kita. Ya. Okay. Itu benda pertama yang sebelum saya masuk Rawdatul Sakinah, kita hari-hari jumpa keluarga kita. So kita tak pernah pun rasa macam aku akan jauh dengan orang ni. So bila kita tak rasa benda tu akan berlaku, bila benda tu berlaku kat kita, lama-lama bila kita duduk kat Rawdatul Sakinah tu, kita akan terfikir, family aku macam mana? Selalu kita tengok diorang okey je. And then bila kita dekat situ, kita tak banyak dengan dunia tau. Kita banyakkan diri kita untuk muhasabah diri. Kita banyak masa dengan kita baca Quran, solat. Sebelum ni kita macam Islam tu macam dalam IC. So kita tak tahu pun apa maksud Islam yang sebenar. Macam tu. So dekat dalam Rawdatul Sakinah tu, kita muhasabah diri. Lepas tu kita perbanyakkan diri kita dengan macam contoh salah satunya macam ada kakak bola saya cakap, kita orang aktiviti hari-hari kita orang berzikir. Itu memang benda-benda penting. So setiap kali kita berzikir, lama hati kita tu sendiri akan jadi lembut and kita rasa macam aku nak berubah ni. So benda tu yang jadikan diri saya macam sampai bila aku nak kejar dunia. So akhirat tu yang kita kena kejar sebenarnya. Tapi perkara tu tak macam Farah kan? Umur masa tu 16 tahun. 16 tahun ni lain sikit perasaan dia, berontak dia tu lain. Kan bila apa yang Kak Laili cakap tu, tak ada ke rasa macam satu fasa yang rasa tak nak berubah, macam yelah kan, marah dan sebagainya. Sukar tak untuk Farah sendiri? Bagi saya memang susah untuk menerima takdir. Macam memberontak tu memang ada. Tapi macam Kak Laili cakap, kita macam mana bila fikir pasal family, macam tu terdetik macam apa yang jadi kat family aku kat luar tu kan. So macam aku kat dalam ni pun kena buktikan lah yang dekat family yang tak sia-siakan lah apa yang diorang dah buat dekat kita selama ni. Macam kat luar tu dah biasa dah dengan dunia, lepas tu dah buat benda yang bukan-bukan. Lepas tu peluang lah, bersyukur sangat dapat masuk RS untuk berubah. Umi nampak kan ada satu perkara lah yang mungkin orang lain tak boleh rasa. Adalah bagaimana mereka ini struggle untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarga tu. Umi rasa itu satu benda yang sangat sukarlah kepada anak-anak ni. Ya. Umi, kita berbicara mengenai mereka yang ingin membuktikan sesuatu kepada keluarga. Bagaimana pula dengan penghuni yang pelatih yang mungkin juga mempunyai isu bersama dengan keluarga, tapi ada keinginan untuk berubah? Bagaimana simbol kekuatan mereka tu, Umi? Okey, sebenarnya di Rawdatul Sakinah kami tak lepaskan juga keluarga. Walaupun keluarga tak duduk di dalam Rawdatul Sakinah, tapi kita ada sentiasa bersama dengan keluarga ini buat perbincangan demi perbincangan. Kita dah sebut awal, kalau nak masuk ke Rawdatul Sakinah, kita kena berhijrah bersama-sama. Tak boleh satu pihak je.
Ni sekarang ni jangan letakkan kesalahan total kepada anak-anak ni. Sebab ada sebahagian daripada kesalahan tu daripada kita sebagai mak ayah dan sebagai masyarakat. Ahli masyarakat juga tak terlepas. So sebagai mak ayah, nombor satu kan macam tadi Datuk Dr. Han sebut tentang pendidikan seksualiti ni mesti bermula daripada rumah. Segala pendidikan mesti bermula daripada rumah. Mak ayah mesti berubah. Anak-anak ni akan kembali balik kepada mereka. Sekiranya mereka ini tidak berubah, mereka ini tidak akan mendapat sokongan untuk membangun seterusnya. So, pemantauan nanti kepada mak bapak. Mereka akan dikembalikan balik. Berhadapan dengan mak bapak, kalau mak bapak tak boleh ubah adab, akhlak, akidah, pegangan akidahnya especially-nya kan, terhadap agama yang mereka pegang, anak-anak ni bakal kecundang lagi. Sebab tu di Raudatul Sakinah kita tak lepaskan tanggungjawab mak bapak. Sebab tu di sini bila di Raudatul Sakinah kita sebut tentang nilai itu kan. Kita nak bagi tahu kat dia orang, korang ni ada kehidupan seterusnya. Ada masa depan yang lebih jauh lagi. Dan ada mak ayah yang perlu mereka ini laksanakan amanahnya juga sebagai anak yang solehah. So bagaimana berperanan sebagai anak yang solehah tu? Farah, masa masuk ke Raudatul Sakinah tu hamil berapa bulan? 6-7 bulan. 6-7 bulan. Ketika itu apa yang bila perkara ini telah diketahui oleh keluarga, kan, berlakunya konflik ketika itu, apa yang Farah rasakan ketika itu? Saya rasa biasalah remaja nak lari and tak boleh terima pun bila mak cakap nak masukkan dekat Raudatul Sakinah ni. Merasa marah lah, macam-macam lah cakap kan. Tapi mak ayah, family mesti macam ikut. Tapi dalam masa yang sama, saya macam rasa macam ikut tapi dalam keadaan yang marah, memberontak. Macam-macam nak buat, tapi tak boleh. Dan kandungan tu bersalin di Raudatul Sakinah lah. Di hospital lah. Di hospital. Maknanya anak tu sekarang. Anak kat keluarga angkat. Okey. Tadi Umi ada cakap ini antara cinta, perasaan, kasih sayang kepada seseorang. Laili, cinta terhadap material. Apa sebenarnya yang berlaku? Cinta material bagaimana yang membawa Laili ke dunia itu? Apa yang membawa saya ke dunia itu? Pertama sekali, bila kita berkawan, dia sebenarnya dari segi pergaulan kita. Sebab saya masa sekolah, saya tak suka bergaul dengan budak bayi-bayi saya. Saya lagi suka bergaul dengan kawan-kawan yang lagi dewasa daripada saya. So, bila yang lagi dewasa daripada saya tu, kebanyakannya, kawan-kawan saya yang jenisnya memang pergi clubbing, pergi suka sosial-sosial ni. So, bila diorang kat situ, memang kita akan jumpa dengan ramai orang. Bila kita jumpa ramai orang, kita akan jumpa dengan macam-macam jenis lelaki. Okay? Lelaki pula jenis yang kebanyakannya yang jenis yang bila dah dewasa tu, of course diorang dah berkejaya, diorang dah ada duit diorang dah berharta, betul. So dari situ yang kita tertarik. Dari perempuan ni pula sukakan dari segi macam kita pergi shopping. So bila lelaki ni dia dah pandai attract kita dengan benda-benda tu, kita rasa macam lagi kita sukalah. Bila kita dah keluar sekali, dan kita dapat pula apa kita nak, rasa macam nak lagi lah. Macam tu. Itu yang membuatkan kita rasa macam okeylah, why not? Itu kita buat je lah. Macam tu. Itu yang lagi kita suka, lagi kita buat. Itu yang membawa saya ke arah tu. Masa tu usia? Saya mula berkenal dalam masa saya form 3. 15 tahun. Itu masa saya berjinak-jinak dulu. Baik. Kita dengar mereka di usia belasan tahun awal Umi. Banyak lagi soalan yang ingin kita tanya. Pastinya Sofia dan juga Hanif juga ada soalan yang banyak untuk akan kita kongsikan. Tapi kita nak berehat seketika, kembali nanti kita masih lagi bersama dengan Farah, Laili dan Umi dari Raudatul Sakinah. Selepas ini.
Terima kasih kerana setia bersama kami di MHI. Kita masih lagi bersama dengan Farah, Laili dan juga Puan Rosmawati Zainal daripada Raudatul Sakinah, bangkit dari sisi gelap. Tadi kita berbicara berkenaan dengan bagaimana mereka terjebak dengan dunia. Ada cinta ikhlas terhadap teman lelaki, ada cinta kerana material. Mungkin Sofia dan juga Hanif ada soalan yang ingin mungkin saya nak mulakan dengan Laili terlebih dahulu sebab perwatakan Laili ni sekarang ni ibarat role model juga kepada adik-adik yang berada dalam Raudatul Sakinah. Kekuatan itu saya kira sesuatu yang sangat sukar. Tapi sebenarnya apa turning point ataupun sesuatu yang berlaku kepada Laili sendiri sehingga menjadi sangat kuat sekarang ni? Okey, untuk keluar, untuk menjadi alumni itu memang sangat satu cabang lah. Tapi untuk kekal bersama dengan Raudatul Sakinah, membantu untuk membimbing adik-adik ni, bagaimana sebenarnya istiqomah itu datang dan juga kekuatan itu datang sekarang? Kekuatan yang datang daripada saya itu, apa yang warden-warden ajar, kita cuba untuk teruskan buat juga. Walaupun benda itu susah. Dia macam sekali kita tinggal, kita akan lupa semua benda tu. Okay. Sebab macam saya pernah lah dengar, contoh, kalau kita dah mula-mula solat, lama-lama kita suka solat tu. Tapi bila kita dah mula-mula cuba untuk lambat-lambatkan solat, lama-lama kita akan jadi malas nak solat terus. So untuk kita jadi macam mana yang kita dah dididik, dibimbing dekat RS tu, kita buat juga kat luar. And then sebab RS kan dia bukan ubah saya saja, dia ubah juga dengan family saya. Jadi bila kita keluar tu, environment kita tu sebenarnya sangat penting. Sebab kalau environment kita tu sekeliling tu tak berubah, kita akan jadi benda yang sama. Sebab kita ni bukanlah kuat sangat pun, mana pun manusia kan. So bila kita cuba untuk istiqomah dengan apa yang saya dah belajar tu, and then keluarga pula membantu, and saya pula dapat kawan-kawan yang baru-baru, alumni semua pun kontak balik kan. So dari situ kita orang dapat kekuatan yang dari segi semua alumni itu bergabung semua. Dari situlah saya dapat. Boleh saya tanya kepada Umi? Ya. Macam Laili dia sebutkan tadi, antara elemennya adalah bila dah selesai tu dia pulang ke pangkuan keluarga dan sebagainya. Jadi sokongan keluarga penting. Umi pun dia sebutkan. Jadi kita boleh melihat, menjaga mereka di Raudatul Sakinah, tetapi bagi keluarga ini, mungkin bagi mereka yang mungkin rasa kekecewaan, mungkin tak tahu nak handle macam mana perasaan mereka sebagai ibu bapa pula. Bagaimana Umi mendekati mereka dari sudut itu untuk mereka memberikan sokongan buat mereka yang memerlukan ni? Okey, sebenarnya itulah sebabnya setiap kali kami ada proses perbincangan dengan keluarga banyak kali. Kalau ada isu yang critical raise, kami akan panggil keluarga, datang kita bincang. Kita tengok rupanya daripada anak kita dapat tahu mak ayah pun tak solat, mak ayah begini, mak ayah not talking to each other. Semua benda tu daripada anak. So bila kita dapat benda-benda macam ni, kita panggil, kita kata kita bincang. Kita kata macam mana anak ni akan meneruskan perjuangan yang menghijrahkan diri. Mak ayah pun tak boleh buat sekarang. So we have to change. Kalau tak boleh nak change sekarang ni, bila? Dia bukan ada anak seorang, ada anak-anak yang lain. Macam mana anak-anak yang lain tu nak look up kepada anak ni? Mak ayah pun dia orang tak boleh nak bina diri. Ada tak golongan ibu ayah ni yang menentang, tak payah nak bantu saya, bantu anak saya sudah? Ada tak? Tak boleh terima teguran. Ada, tapi kita tetap tegur. Kita orang ni jenis yang tak berhenti menegur. Sebabnya kita rasa macam, dah letak anak dekat sini, kami pun ada hak tahu, ada tanggungjawab juga untuk menegur. So kita kata, letak anak dekat sini, nak anak jadi baik, you kena jadi baik. Kadang-kadang kena garang-garang sikit lah. Tapi garang-garang kita bukan garang-garang sebab kita tak suka, kita garang sebab kita sayang sangat. Dan yang kami paling sayang adalah anak-anak ni. Dia orang ni akan jadi siapa nanti? Dia orang akan jadi pengganti kami ni. Yang keluar nanti tak payah buka dah rumah macam Raudatul Sakinah tu. Dia orang ni keluar ramai adik-adik yang menjadikan dia orang ni role model, dan adik-adik tu pun akan bangun bersama dengan kakak-kakak yang macam ni. Farah anak bongsu daripada 7 adik-adik. Yang dalam keluarga pun ayah seorang je yang bekerja. Okay. Bila Farah melalui fasa ni kan, Farah terpaksa bagi anak yang dikandungkan kepada keluarga angkat. Dan sekarang Farah baru berusia 17 tahun. SPM pun baru nak menduduki nanti. Apakah perkara yang membuatkan Farah betul-betul rasa penyesalan yang dalam hidup dan menjadi titik
utama lah untuk Farah jadi orang yang baru? Untuk nak cakap pasal jadi orang yang baru, saya dapat guide daripada warden, kakak-kakak warden. Walaupun kita terpaksa menerima, tapi bila macam kita paksa diri kita tu, lama-lama kita akan jadi terbiasa. And orang kata benda yang tak suka tu, lama-lama akan jadi suka. Lepas tu, macam susah untuk menerima. Tapi untuk nak buktikan dekat family yang saya boleh, saya akan buktikan. Farah tak ada rasa apa perkara yang betul-betul menyentuh hati Farah lah. Setiap kali nak tidur kan, setiap kali pasti ada perkara yang membuatkan hati Farah tu meruntut dan macam di usia sekarang ni kan. Dekat RS malam biasanya warden akan buka surah-surah. Lepas tu macam kakak warden ada ajar sebelum tidur muhasabah diri balik apa yang kita dah buat sebelum ni. Apa yang kita dah buat dekat kawan-kawan kita, minta maaf kat diorang. Lepas tu setiap malam lah akan menangis. Lepas tu bila dengar surah-surah tu macam rasa macam lembut hati. Itu yang diberikan dalaman secara emosi dan sebagainya. Ya, nak kawal emosi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, betul. Mungkin Farah daripada awal hari itu pun memberontaknya lama. Sebab biasanya anak-anak muda ni yang usia belasan tahun ni, dia punya nak terima hakikat bahawa nombor satu, menerima hakikat dia berada kat RS tu nombor satu yang kita nak kena settlekan dulu. Kan? Itu nombor satu. Yang keduanya kita nak cerita pasal nilai dia. Tanggungjawab dia tu. Itu as we go along tu, dan kita dalam mendidik, membimbing anak-anak ni, kita akan cerita pasal nilai. Kau tahu tak sebenarnya kau ni Masya Allah, Allah bagikan peluang yang sangat best. Kau tahu tak sebenarnya orang yang bertaubat ni Allah paling sayang. Tahu tak tu? So sebenarnya sebelum-sebelum ni tak tahu cerita ni, bab-bab ni. Tahu kalau kau dah buat salah ni, kau buat apa pun orang akan cakap, orang akan label kan. Tapi hari ni kita nak bagi tahu, Allah akan tutup aib kau. Kau kena bertaubat dulu. So benda-benda macam ni kita nak masukkan nilai tu sangat lamalah juga sebenarnya. Sehinggalah yang nak boleh jadi cakap macam ni, bunyi apa ni, dengar Al-Quran, sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Dia struggle. Betul. Okay. Laili dan juga Farah kan, sebab kalian masih muda. Jika suatu hari nanti Allah tu berikan jodoh kan. Jadi bagaimana kesediaan kalian? Pastinya kan mental, mungkin banyak perkara yang perlu difikirkan. Kita Laili macam mana sekarang ni kan, Laili dah 21 walaupun masih panjang lagi. Kita tak tahu. Soal jodoh. Orang cakap kita just follow the flow lah. So, kalau jodoh tu sampai, sebab warden selalu pesan, kita masing-masing awal dah tetapkan jodoh. Kalau kita nak jodoh yang baik, kita kena perbaiki diri kita untuk jadi seorang perempuan yang baik. Sebab dalam Al-Quran pun kata, pezina perempuan akan dijodohkan dengan pezina lelaki. Sama juga macam kita lah, kalau kita nak jodoh kita baik, kita kena jadi baik juga. Sebab jodoh kita tu macam cerminan diri kita. So kalau nak cakap soal jodoh tu, mesti kita orang yang apa, dari kalau macam dulu saya lagi suka pandang dari segi harta dia kerja apa, dia bawa kita apa, macam tu. Tapi dari sekarang ni saya lagi fikirkan okey, dia solat dia tu jaga ke tidak. Kalau boleh, macam saya pun tak adalah pandang sangat dari segi bab agama kan, so dia boleh ajar kita, bimbing kita dari segi situ. Farah? Kalau soal jodoh tak ni lagi, tapi fokus untuk belajar. Alhamdulillah. Dan lepas ni nanti nak ambil SPM kan. Seharusnya Farah sampai 15 bulan, maknanya tarikh yang perlu berada di RS Umi? Minimal 15 bulan, tapi tahun ni dia ambil SPM. InsyaAllah dia akan ambil SPM dekat di sekolah berdekatan dengan kami lah. Umi, saya kerap mematikan reaksi Umi setiap kali kedua-dua ni berbicara, seperti ibu yang sangat berbangga. Bangga. Oh, Masya Allah. Sikit lagi nak menangis tu, saya percaya tu. Tapi saya satu persoalan buat Umi lah. Sebab tadi kita berbicara dengan Datuk Dr. Halina. Juga mengatakan mengenai mekanisme yang sangat penting adalah pendidikan bermula dari rumah. Mereka ini mungkin sangat bertuah dan mendapat rahmat apabila dibukakan jalan untuk Qadaratus Sakinah. Tapi bagi saya percaya banyak lagi kes di luar sana yang hampir sama juga. Tapi
tidak ada peluang sebegini untuk dididik. Bagaimana sebenarnya untuk mereka ni kembali mengumpul kekuatan? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sekiranya berdepan dengan masalah sebegini? Itulah sebenarnya Umi beberapa kali pernah mencadangkan mak ayah kena berterus terang dengan anak-anak. Anak-anak kena berhadapan. Walaupun situasi itu sangat getir, sangat sulit, kena berhadapan. Dan kena berterus terang. Kalau mak bapa ada kesilapan, kena sebut dia silap. Mak ayah kena sebut dia silap. Dan anak-anak ni kena mulai mengeluarkan apa saja yang ada di dalam hati perut dia ni lah. Sebelum-sebelum ni dia banyak simpan dan dia rasa mak ayah dia tak cakna. Tak cakna maknanya tak tahu. Sebab tu macam Farah pun dah 6-7 bulan kan. Kalau mak bapak yang cakna mesti nampak perubahan. Tapi hari ni mak bapak sudah pun mulai cakna. Cuma yang ramai mak ayah yang dekat luar sana yang tak boleh nak buat apa sekarang ni dengan keadaan. Sebenarnya dalam PKP ni kami menerima banyak sangat panggilan-panggilan untuk masuk ke Raudatul Sakinah juga, tapi kita pun bukan penuh kan. Kena bagi-bagi dengan kawan-kawan pusat-pusat perlindungan yang lain. Tapi dalam masa yang sama kita minta kepada mak ayah tolonglah nombor satu jadi orang yang cakna lah terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dia tu. Mesti akan nampak satu kelainan. Mesti akan nampak berbeza punya bila anak-anak ni ada masalah. So, pergi face to face dengan dia. Kalau tak boleh nak face to face, panggilkan orang ketiga yang boleh membantu mereka untuk bercakap dengan anak ni. Bagi anak masa ruang untuk bercakap. Umi, kalau nak tanyakan sedikit, ini untuk kita pengetahuan kita sebagai ibu bapa kan. Berdasarkan apa yang Umi yang melihat semua yang dah memasuki Raudatul Sakinah ni, adakah mereka mempunyai sedikit sebanyak persamaan daripada segi mungkin latar belakang keluarga mereka, masalah keluarga? Adakah mereka semua yang berada di sana mempunyai satu mungkin unsur yang membuatkan mereka menjurus ke arah sana? Mungkin mulai dari keluarga sendiri. Ada beberapa kategori lah, bukan satu je. Bukan. Nombor satu of course agama. Yang Umi nampak lacking, mengambil ringan hal-hal agama ni. Yang kedua ni adalah persekitaran. Persekitaran yang tak membantu. Jiran, extended family kan. Ada 1/3 daripada anak-anak kami di Raudatul Sakinah ni yang telah dicabul daripada awal. Daripada usia sangat muda. Dicabul. Maknanya pernah disentuh oleh orang yang dikenali, family juga, di kalangan family, ada juga di kalangan jiran ataupun kampung ataupun taman. So persekitaran ni Umi sebut tentang yang tak membantu. Dan dalam masa yang sama media sosialnya yang sangat sangat luas sehingga anak-anak ni tak tanya dekat mak ayah disebabkan mak ayah tidak menjadi pendengar dan mendengar dengan kasih sayang. Itu benda. Dia dengar saja tak cukup. Dia kena dengar dengan kasih sayang. Sebab bila dengar dengan kasih sayang, boleh rasa, boleh dapat feeling kalau anak ada masalah. So, itu nombor 2. Nombor 1 tadi apa? Nombor 1 tadi agama. Nombor 2-nya tadi persekitaran. Persekitaran tadi termasuk jiran, termasuk juga media sosial. Yang ketiganya adalah sebenarnya yang ketiga tadilah media sosial. Media sosial. 3 ni. 3 perkara yang utama yang menjadikan anak-anak ni terjebak dengan begitu pantas sekali. Baik, Umi. Maknanya kalau kita kaitkan dengan apa yang Umi cakap tu, Laili dan juga Farah memang komunikasi dalam keluarga memang tak ada ke bagaimana? Dia bukan tak ada. Cumanya kita selalu mindset yang contoh bila kita dah mula meningkat awal usia belasan tahun ni, kita akan ada satu perasaan yang kita nak sayang orang. Itu lumrah lah kan. Kita semua nak rasa disayangi. Jadi bila kita dah mula minat dengan orang ataupun ada orang minat kita bila kita nak bercakap hal-hal macam tu, mesti mak ayah kita nak dengar. Kita dah mindset macam nanti mak ayah aku marah, tak boleh. So kita banyak bercakap, kita cari kawan. So kita banyak kurang dengan family. Sebenarnya kadang-kadang family ni boleh tidak dengar. Cuma kita yang tak berani untuk bagi tahu. Sebab bila kita tak mencuba untuk bagi tahu, tak cuba untuk bercakap, berkomunikasi tu, family pun kita tak tahulah. So kita pun dah mindset, mak ayah marah. So bila mak ayah marah-marah, kita akan cari kawan. So kawan pula jenis yang dia salah kawan. Yes. Tak. Salah inilah pergaulan itu. Tapi sebenarnya masa bila dia sebut pasal keluarga tu tadi, yang Umi sebut faktor utama agama tu tadi, dia datang duduk dalam keluarga duduk dalam tu.
Sebab agama ni kalau keluarga tidak mendidik, tidak membimbing anak-anak daripada awal, dia memang akan jadi tersasar lah. Tersasar lah. Sebab tu ada faktor keluarga kat situ. Tapi ada ramai juga keluarga yang memang pegang agama, cuma dia pegang tu very rigid. Very rigid. Dia tidak ikut macam apa kata Saidina Umar Al-Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. So zaman ni dah tak sama zaman yang dulu-dulu. Dah tak ada apa-apa dulu kan. Hari ni ada sangat luas. Dunia semua di hujung jari anak-anak ni. Siapa dia orang nak, tak dapat bercakap dengan mak ayah, dia akan cari Mr. Google dia. Itu Pak Syekh Google dia tu yang paling kuat lah untuk dia tanya macam-macam. Ataupun dia akan tanya pada kawan-kawan dia yang tak pakar tu tadi. Yang pakar dalam bercerita tapi tak pakar dalam macam mana nak handle. Kalau hari ni Umi tanya, bukan hari ni lah, sebelum ni Umi tanya, pernah dengar tentang penyakit kelamin? Pernah dengar tentang HIV? Dengar gitu je. Tapi tak pernah rasa akan menginsani kita. So ni benda-benda ni kawan-kawan tak cakap. So memang kita nak kena dapatkan ilmu tu. Baik. Mungkin perkongsian hari ini banyak kita dapatlah banyak pihak yang akan mendengar dan meneliti kembali kan bagaimana didikan yang perlu diberikan. Kesalahan itu jangan diletakkan sepenuhnya kepada anak-anak. Farah, mungkin Farah ada kata-kata yang boleh dikongsikan. Mungkin sebaya dengan Farah, kan adik-adik yang mungkin sekarang kita lihat di usia 8 tahun pun dah ada kan kes-kes yang sebegini. Mungkin perkongsian daripada Farah sendiri, nasihat daripada mereka. Untuk remaja yang kat luar sana, jagalah diri. Macam kalau ada apa-apa pun, kongsilah dengan mak ayah. Kalau tak ada mak ayah pun, kongsi dengan orang terdekat. Jangan simpan. Nanti macam apa orang kata, bila simpan, lama-lama akan macam jadi dendam dan nak buat benda tu lagi, buat lagi. Kalau macam kita kongsikan mak ayah, maybe mak ayah boleh bantu selesaikan apa yang patut. Laili, sebagai kakak dan adik alumni Radatul Sakinah. Untuk pesanan saya, pertama sekali, jangan terlampau ikut nafsu. Sebab kadang-kadang bila nafsu tu kita biarkan dia menguasai diri kita, pemikiran kita penuhkan dengan nafsu je. So kita tak dapat fikir yang betul pun. So selalu orang kata berfikir dulu sebelum buat. Kau tak fikir ke sebelum kau buat? Macam tu kan. Tapi masa tu sebab kita dah penuh dengan kita punya nafsu. So jadi sebelum pesanan saya, sebelum kita nak buat sesuatu tu, tolong kita ingat pertama sekali ingat setiap kali kita nak buat jahat je apa ke kita nak buat tu, kita ingat mak ayah kita. Sebab kita ni lagi perempuan, kita bawa nama, title mak ayah kita kat sini. So semenjak dulu saya tak biasa tak biasa lebihkan keluarga. So kalau sekarang ni saya berfikirkan, okey, nama baik keluarga kena jaga. Itu memang penting sebab dulu aku dah pernah kotorkan. So janganlah aku kotorkan lagi sekali. Baik. Terima kasih Farah, Laili dan juga Puan Rosmawati Zainal. Terima kasih juga kepada Radatul Sakinah atas perkongsian ini. Baik, selepas ini kita dah habis dah penghujung rancangan. Tapi jangan lupa nanti minggu depan hari Isnin vaksin COVID-19 apa yang perlu kita tahu. Banyak dah sedikit informasi yang kita tahu berkenaan vaksin ni kan. Betul. Berjaya atau tidak, selamat atau tidak untuk digunakan. Itu akan dibincangkan. Semoga hari ini memberikan manfaat bagi anda semua di rumah. Kita jaga sama sendiri dan jangan lupa untuk bertanyakan khabar anak-anak kita. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Jaga diri untuk hujung minggu ini. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Habis dah penghujung rancangan. Tapi jangan lupa nanti minggu depan hari Isnin vaksin COVID-19. Guess we were running